Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para pelajar sekalian. Kita teruskan pembelajaran kita untuk bab yang ke-9 iaitu penyelesaian segitiga. Okey, dalam bab yang ke-9 penyelesaian segitiga ni kita akan belajar beberapa konsep baru tau meh. Okey cikgu, okey. Menarik tak cikgu? Pasti menarik meh. Okey, bahagian yang pertama ni kita akan belajar apa yang dipanggil sebagai petua sinus. Okey cikgu. Okey, kita mulakan dengan melihat slide ni Okey, dalam slide ni cikgu nak tunjukkan apa yang dikatakan sebagai petua sinus ya. Okey, kita mulakan dengan apa tau Kita mulakan dengan melakarkan sebuah segitiga sebarangan. Kemudian kita labelkan setiap bucunya dengan A, B dan C dan kita menggunakan huruf besar di sini ya. Okey. Baik, seterusnya cikgu nak labelkan sisi-sisinya. Tengok cara cikgu labelkan Okey, BC ni dia merupakan sisi yang bertentangan dengan bucu A kan? Betul juga. Okey, jadi kita labelkan dengan huruf A kecil Okey. Baik, seterusnya sisi yang bertentangan dengan bucu B iaitu AC, kita labelkan sebagai B dan labelkan sebagai C. Untuk sisi yang bertentangan dengan bucu C Okey, jadi sisi-sisi ni kita labelkan dengan huruf kecil. Boleh? Okey cikgu, okey. Baik, seterusnya kita bahagi dua. Di sini tengok kita bahagi kepada dua bahagian membentuk dua segitiga bersudut tegak. Nampak tak? Okey cikgu, okey. Okey, untuk memudahkan perbincangan kita cikgu labelkan di sini sebagai N jadi CN inilah garis yang membahagi kepada dua bahagian terbentuknya dua buah segitiga bersudut tegak. Cikgu nak tunjuk apa ni cikgu? Sabarlah cikgu nak tunjuk apa yang dikatakan sebagai petua sinus tu Okey cikgu, okey. Tak sabar Excited cikgu. Tahun baru kan? Okey, seterusnya CN ini kita nyatakan sebagai H. Jadi H tu ialah ketinggian segitiga ni kan kan? Ya cikgu, betul. Okey. Baik kita pertimbangkan segitiga bersudut tegak ACN. ACN kita pertimbangkan yang sebelah kiri ni, segitiga bersudut tegak ni Okey cikgu. Okey, daripada sini kita boleh tulis macam ni. Sin A, sin sudut A sama dengan setentang iaitu H per hypotenuse B. Betul tak? Okey cikgu, okey. Jadi daripada sini maka kita boleh tulis seperti ni iaitu H ialah B ni kita darabkan ke kiri kan. Jadi kita boleh tulis H sama dengan B darab dengan sin A. Boleh? Okey cikgu. Baik, kita labelkan ni sebagai persamaan satu. Okey, seterusnya kita pertimbangkan segitiga bersudut tegak yang sebelah kanan pula iaitu BCN. BCN ni kan. Okey, jadi kita gunakan juga rumus untuk sin. Sin sudut B ialah setentang per hypotenuse. Setentang H, hypotenuse dia A. Kita tulis yang sama seperti yang di atas tadi iaitu H sama dengan A ni darab ke kiri, maka kita boleh tulislah H sama dengan A darab dengan sin B. Okey, dan kita labelkan sebagai persamaan 2. Boleh setakat ni? Okey cikgu, okey. Persamaan 1 dan persamaan 2 ni kan sama di sini H, di sini pun H kan? Betul cikgu. Persamaan 1 sama dengan persamaan 2. Jadi maksudnya H sama dengan H maka kita boleh tulis macam ni B sin A sama dengan A sin B. Betul? Okey cikgu. Baik, kemudian kita susun atur balik persamaan ini. Kita boleh tulis macam ni lah. Nampak? Sin A ni kita bawa ke kanan jadi A per sin A. Sin B ni bawa ke kiri jadi B per sin B. Dapatlah kita tulis seperti ni. Okey cikgu, okey. Jadi dekat sini kalau tengok dia punya pola A dibahagikan dengan sin sudut A. Jadi A dibahagikan ataupun dinisbahkan dengan sin sudut yang bertentangan dengan A tu, nampak? Okey cikgu, okey. Dia akan sama dengan B dibahagikan dengan sin sudut yang bertentangan dengan B. Kan? Betul juga, betul. Kalau macam tu dia mestilah sama dengan C dinisbahkan dengan sin sudut yang bertentangan dengan C. Betul tak? Betul cikgu. Okey, kalau macam tu maka kita bolehlah tulis macam ni. Inilah yang dipanggil sebagai petua sinus.
Oh, okey cikgu, okey. Ini perkara baru cikgu kita belajar. Okey, Meh. Seterusnya, Meh. Petua sinus ni, Meh, boleh juga kita tulis seperti ini. Nampak? Kita terbalikkan. Jadi, sin A per A, dia akan sama dengan sin B per B. Dia akan sama dengan sin C per C. Jadi, nampaknya di sini, Meh. Di sinilah yang dikatakan petua sinus, Cikgu, di sini ada dua lah cikgu maksudnya petua sinus ni. Tak macam tu, Meh. Sebenarnya, petua sinus ni satu je, Cuma kita boleh tulis seperti yang di atas ni ataupun di bawah ni. Tapi untuk mudahkan penggunaan dia, Meh, cikgu bagi tips sikit kat sini. Iaitu, gunakanlah petua sinus yang atas ini, Meh, jika kita nak cari apa? Kita nak cari panjang sisi. Kalau kita nak cari sudut, Meh, kita gunakan petua sinus yang di bawah ni. Nampak tak? Itu tips dia. Boleh? Okey cikgu, okey. Okey, Meh, untuk slide yang seterusnya ni, Meh, kita akan lihat beberapa contoh soalan, Meh. Bagaimana petua sinus itu digunakan untuk menyelesaikan masalah segitiga. Baik, Amel lihat di sini. Ni gambar sebuah segitiga, diberikan panjang AB 13.4 cm. Kemudian sudut B ialah 48 darjah, sudut C ialah 80 darjah. Soalannya ialah cari nilai X, iaitu panjang AC. Jadi macam mana, Meh, cara dia? Cara dia, Meh, kita akan menggunakan petua sinus. Kita gunakan petua sinus yang ni lah, sebab kita nak cari panjang sisi. Macam mana cara dia? Meh tengok di sini. A per sin A. Jadi maksudnya kita nak cari X kan, kita mulakan dengan X, X per sin sudut yang bertentangan dengan X, iaitu 48 kan? Okey cikgu, betul. Dan seterusnya, Meh, kita lihat B per sin B kan. Jadi di sini B itu ialah 13.4 dibahagikan dengan sin sudut yang bertentangan dengannya. Nampak tak? Jadi kita boleh tulis seperti inilah. Boleh? Cikgu, kita tak payah guna tiga-tiga ni cikgu. Tak payahlah, Meh. Nak buat apa guna tiga-tiga tu? Gunakan dua ni saja. Sebab petua memang macam ni, Meh. Dia tunjuk tiga ni. Tapi bila kita nak selesaikan, tak perlulah kita tulis tiga-tiga ni. Okey cikgu, okey. Betul juga cikgu. Kita jalankan operasi algebra seperti biasa dan kita tekan kalkulator ni, Meh. Akhirnya dapatlah nilai X. Macam tu je. Mudah kan, Meh, kan? Mudah cikgu. Okey, Meh, untuk slide yang seterusnya ni, Meh, kita lihat contoh yang kedua. Di sini diberikan apa? Sebuah segitiga PQR. Cari nilai X. Apa nilai X tu? Nilai X tu ialah sudut pada bucu R ni. Jadi kita akan gunakan petua sinus. Jadi petua sinus yang mana kita nak gunakan, Meh? Kita akan gunakan yang kedua tadi. Okey, Meh, macam mana cara kita nak gunakan? Meh boleh cuba, Meh? Okey cikgu, saya cuba cikgu. Di sini cikgu, kita nak cari sudut X. Maka kita kena mulakan dengan sin X cikgu. Okey, bagus. Jadi cikgu, sin X kita bahagikan dengan sisi yang bertentangan dengan sudut X itu, iaitu 7.2. Kemudian cikgu, kita samakan dengan sin 55 ni. Kita bahagikan dengan sisi yang bertentangan dengan sudut 55 ni, iaitu 6. Betul je kan? Yes, betul, Meh. Tepat sekali. Bagus, Meh. Senang faham, Tak susah sangat cikgu yang ni. Okey lah. Okey, Meh. Untuk seterusnya, Meh. Meh boleh teruskan tak? Yang ini tak pasti lah cikgu. Cikgu terangkan cikgu. Okey, seterusnya, Meh. Macam ni kita darab silang lah. Nanti akhirnya kita dapat tulis macam ni. 7.2 darab sini. Kemudian kita ringkaskan, Meh. Gunakan kalkulator. Kita dapat tulis sin X sama dengan 0.9830. Jadi macam mana cara nak dapat X? Nak dapat X ni, Amir gunakan kalkulator. Jadi caranya macam mana? Kita tekan shift. Tekan shift, tekan sin. Okey. Amir ada kalkulator tak? Ada cikgu, sekejap ya. Okey, Amir tekan. Tekan shift dulu. Tekan shift, tekan sin, kemudian tekan 0.9830. Amir dapat apa? Jawapan Amir sama tak dengan jawapan cikgu? Cuba tengok. Sama cikgu, saya dapat. Okey, bagus. Cikgu, kalau ada petua sinus, maka akan ada petua kosinus lah cikgu. Betul, Meh, betul. Pandai kamu agak, Meh. Okey, Meh. Untuk petua kosinus, Meh, Meh tengok siri video yang seterusnya. Jadi untuk siri ini kita berhenti di sini dulu. Okey, Meh. Kita jumpa lagi dalam siri yang seterusnya. Okey cikgu.